Istilah Melayu iaitu lamsam ialah di mana kontrak sekaligus. Ia dikenali sebagai kontrak jumlah yang ditetapkan sekiranya pemilik projek menggunakan kontrak ini. Maka spesifikasinya yang dijelas ke atas tersebut dan kontraktor haruslah menyediakan harga tetap untuk sesuatu projek. Kontrak ini memerlukan pemilik melengkapkan plan, reka bentuk, spesifikasinya dan jadual projek sebelum kontrak boleh menetapkan harga. Kontraktor akan menganggarkan kos bahan, alatan, buruh dan kos tidak langsung seperti overhead dan margin keuntungan. Bilakah akan digunakan kontrak sekaligus ini? Kontrak sekaligus adalah di mana standard dalam projek pembinaan, tetapi ia tidak sesuai untuk setiap situasi. Kontrak ini berfungsi paling baik untuk projek dengan plan yang dimuktamadkan, skop dan jadual yang ditakdirkan dengan jelas dan dokumentasi yang betul bagi semua penilaian dan aktiviti pembinaan yang lain. Aspek-aspek ini adalah penting untuk membolehkan kontraktor membuat anggaran kos projek dan menyediakan jumlah sekaligus dengan tepat. Requirement dalam kontrak lamsam, kontraktor tidak boleh menukar spesifikasi atau reka bentuk tanpa kelulusan yang sewajarnya. Tetapi, kontraktor boleh mencadangkan perubahan reka bentuk sebagai pilihan kejuruteraan nilai. Berdasarkan terma kontrak, kontraktor boleh mengenakan bayaran peratusan yang layak daripada simpanan yang ditawarkan daripada pilihan kejuruteraan nilai. Advantages: kontraktor boleh mendapat lebih banyak keuntungan dengan hanya menggunakan kurang tenaga kerja dan bahan untuk pengucupan. Kontraktor tidak perlu mengharapkan kos menyiapkan kerja. Pemilik menanggung risiko yang minimum. Pemilik akan membayar untuk kerja masa sebenar. Okey, sekarang kita pergi ke disadvantages. Yang pertama, contractor may use low quality materials in order to save cost and increase profit. Okey, maksud dia di sini ialah kontraktor menggunakan bahan yang berkualiti rendah untuk menjimatkan kos dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua ialah building and construction plan must complete before execute the activities, iaitu rancangan bangunan dan pembinaan mestilah disiapkan sebelum melaksanakan aktiviti. Yang ketiga ialah contractor may work slowly because he's being paid for his time. Contohnya, kontraktor akan buat kerja perlahan kerana pembayaran akan dibuat setelah kerja selesai. Yang terakhir ialah kontraktor carrying risiko of the underestimate cost of project, iaitu kontraktor membawa risiko jika meremehkan kos projek. Kesannya akan membawa kerugian kepada pemilik projek. Performance bond. Pada tarikh pemilikan tapak, kontraktor hendaklah menyediakan bond pelaksanaan atau jumlah jaminan prestasi mengikut mana-mana yang mungkin dalam bentuk seperti di lampiran yang dikeluarkan oleh bank berlesen atau institusi keuangan yang diluluskan yang diperbadankan di Malaysia memihak kepada kerajaan. Jika kontraktor gagal mengemukakan bond pelaksanaan tersebut seperti yang dinyatakan dalam subfasal A di atas pada tarikh pemilihan tapak, maka kontraktor hendaklah dianggap telah memilih bond pelaksanaan dalam bentuk jumlah jaminan pelaksanaan seperti yang dikemukakan. Kontraktor boleh memilih bond pelaksanaan dalam bentuk jumlah jaminan prestasi sebagai ganti kepada bank, insurans atau syarikat keuangan. Kerajaan berhak pada bila-bila masa untuk memanggil bond pelaksanaan sepenuhnya atau sebahagiannya sekiranya kontraktor gagal melaksanakan atau memenuhi kewajipannya di bawah kontrak ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki menurut kontrak ini. Jika pembayaran dibuat kepada kerajaan menurut mana-mana tuntutan di bawah, bond pelaksanaan kontraktor hendaklah mengeluarkan jaminan selanjutnya kepada kerajaan dalam bentuk bond pelaksanaan tambahan atau bond untuk jumlah yang tidak kurang daripada jumlah yang dibayar kepada kerajaan. Bond pelaksanaan atau apa-apa baki yang tinggal kepada kredit kontraktor boleh dilepaskan atau dikembalikan kepada kontraktor
Klausul 51 pelaksanaan tersebut atau mana-mana baginya akan dilucutkan. Terima kasih. Insurance against personal injuries and the damage to the property. Yang pertama ialah taking of insurance. Insurans sedemikian hendaklah untuk tujuan kecederaan peribadi atau kematian, kerosakan atau kehilangan harta benda oleh sebab pelaksanaan kerja dan disebabkan oleh sebarang kecuaian, peninggalan penyelenggaraan kontrak atau keingkaran kontraktor atau mana-mana subkontraktor. Yang kedua ialah productions of police. Menjadi kewajipan kontraktor untuk menghasilkan dan hendaklah mendepositkan polisi insurans yang berkaitan bersama dengan resit berkenaan premium yang dibayar kepada SO sama ada diminta ataupun tidak diminta. Yang ketiga ialah default in insuring. Jika kontraktor gagal melaksanakan atau memperbaharui insurans seperti yang diperlukan untuk dilaksanakan dan dikekalkan di bawah kontrak ini, kerajaan atau SO bagi pihaknya boleh melaksanakan atau memperbaharui insurans tersebut dan berhak untuk memotong jumlah yang bersamaan dengan jumlah berkenaan dengan premium yang dibayar dan dicas atas kos. Okey, yang keempat pula ialah cancellations of insurance. Kontraktor hendaklah memastikan bahawa mana-mana polisi insurans yang dikuatkuasakan di sini hanya akan dibatalkan oleh syarikat insurans selepas tamat tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis bertulis daripada syarikat insurans. Yang terakhir adalah loss or damage concessions by insurance risiko. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan atau kerugian semasa pelaksanaan kontrak, kontraktor hendaklah membaiki, menggantikan atau memulihkan kerosakan atau kerugian tersebut daripada jumlah insurans yang dituntut. Insurance of work. Pertama, taking insurance, iaitu maksudnya pengambilan insurans, di mana kontraktor hendaklah mengambil insurans di atas penamaan kerajaan bagi kontraktor menginsurankan terhadap kerugian dan kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, ribut, banjir dan tanah. Kedua, default in insurance, iaitu di mana kontraktor gagal melaksanakan atau memperbaharui insurans seperti yang diperlukan di bawah klausul ini, iaitu kerajaan atau SO untuk memperbaharui insurans tersebut dan kerajaan boleh menolak amount yang dibelanjakan, termasuklah carries on cost. Ketiga, ialah pembayaran insurans. Sekiranya berlaku sebarang kehilangan dan kerosakan, contohnya apabila berlaku apa-apa kehilangan atau kerosakan pada kerja atau bahan dan barangan yang tidak ditetapkan sebelum tarikh kerja, ia dapat diperbaharui sebagaimana untuk disiapkan secara praktikal atau SO kontraktor hendaklah memastikan barang yang digunakan dalam keadaan baik walaupun penyelesaian dan kerja dilakukan sebelum tuntutan insurans, dengan tujuan dapat memulihkan atau menggantikan barangan baru sekiranya berlaku kerosakan. Akhir sekali, pembatalan polisi insurans. Kontraktor hendaklah memastikan bahawa mana-mana polisi insurans yang dilaksanakan di sini hanya akan dibatal oleh penanggung insurans selepas tamat tempoh 30 hari.